Hello dan Assalamualaikum semua. Welcome back to Fitnificent YouTube channel where kita akan bahaskan tentang Marvel stuff or any kind of things yang related dengan Marvel. Alright. So, just to clarify things, just untuk memastikan beberapa perkara. Kan? So dalam video kali ni kita akan cakap pasal, aku akan expose sikit review aku tentang Venom 2 Let There Be Carnage, dan juga kita akan bincang sikit tentang spoiler Venom 2 Let There Be Carnage. Okay. The first one, aku nak clarify tentang review Venom 2 Let There Be Carnage yang dipost dekat MS Studio. Dan aku dah bagi tahu rating apa semua. So korang, kalau korang tak nak tengok rating aku kat sini, korang boleh pergi klik kat video tu je lah. Okay. So dalam video review tu, dalam Venom 2 Let There Be Carnage review yang aku buat review tu kan, a short review, adalah a few comments yang bangkang dengan aku sebab ada point di dalam review tu dia tak keluar dalam video tu, tapi aku dah cakap pasal benda tu. So just untuk clear things, kenapa aku kecewa dengan Venom 2 Let There Be Carnage adalah disebabkan salah aku sendiri, disebabkan ekspektasi yang aku letakkan dekat filem tu. Filem Venom 2 Let There Be Carnage, dia punya trailer really outstanding. Alright, really outstanding. Dia really hook people punya ataupun audience punya eyes untuk pergi tengok wayang. But when the times kau tengok wayang, when the times kau tengok filem Venom tu, kau akan disappointed. Dia tak adalah the whole disappointed kalau kau meletakkan ekspektasi yang banyak, yang terlalu tinggi dalam filem tu. Yes, kau akan kecewa macam aku lah. But indeed the film really goes well. Dia just enjoy to fun. Kau nak makan sambil kau nak chill, kau nak hilangkan stress. Yes, filem tu it's okay for you, but dia tak reach dia punya potential yang sepatutnya dia reach, dan dia tidak fulfill every character yang ada dalam tu. Maksud aku fulfill tu is dia tak gunakan sepenuhnya lah sebenarnya. Tak kira Venom ataupun Eddie Brock ataupun Carnage ataupun Cletus Cassidy, semuanya aku rasa macam tak reach potential macam mana kau should deliver. Okay. So aku quite kecewa dengan Cletus Cassidy yang tidak menyampaikan wataknya as serial killer sepenuhnya, dan juga Carnage yang hanya muncul di saat-saat akhir dengan maybe waktu kau untuk shine dalam filem tu terlalu singkat kan. Indeed yes, action scene dalam filem tu quite good, lagi bagus daripada filem yang pertama, Venom 1 2018 tu lagi bagus. Tetapi yes, macam aku cakap, dia tak reach potential, dan kekecewaan tu ataupun those disappointment terhadap filem tu adalah salah aku sendiri. Sebab aku realise that film tu adalah PG-13, dan dia tak boleh nak letakkan those kind of element macam Cletus Cassidy pergi bunuh orang, kita nampak darah tu ke, ataupun Carnage makan kepala orang tercabut, nampak kepala tu tercabut ke apa. So disebabkan PG-13 tu lah, dia tak boleh nak reach potential macam mana sepatutnya dia dapat daripada filem ni. Tapi ada orang yang komen, dia explain lah kat aku, dia explain sebab ni PG-13 kan, you kena faham ni bro. Sebenarnya aku dah explain lah benda tu, tapi those part tidak dimasukkan ke dalam final review Venom 2 Let There Be Carnage. Tapi tak apa, aku dah jelaskan kat sini. So basically aku rasa korang mesti dah tengok kan Venom 2. Kalau korang belum tengok, korang terus keluar. Aku tak nak spoil untuk orang yang belum tengok kan. Tapi kalau korang nak tengok kat tu korang punya hal lah. Itu korang punya hal. Okay. Venom 2 credit scene. Okay. So credit scene Venom 2 bermula apabila Venom dan juga Eddie Brock dia bukan bersara, dia macam okay, what about kita take a break, kita pergi vacay dekat pulau or something kan, and then kita stay dekat resort mana-mana. Alright, let's go kan. So in the meantime, dalam dia tengah baring kan, dia tengah baring. Lepas tu Venom pun macam dia nak start cerita. Sebenarnya aku ada rahsia kan. Masa tu dia borak, dia macam kawan sepatutnya tak ada rahsia, kenapa kau ada rahsia dengan aku Venom, macam tu lah. Tapi Venom pun dia start nak cerita dia punya rahsia lah. A million years ago bla 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 kan. Lepas tu tengah-tengah kau santai, tiba-tiba macam ada something gegar apa benda, macam earthquake something like that. Puff, channel TV bertukar, lepas tu scenery kat belakang tu pun bertukar apa semua kan. Lepas tu tiba-tiba kat TV tu J. Jonah Jameson muncul kan. Spider-Man is a murderer. The identity of Spider-Man is Peter Parker bla 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 kan. Apa semua. Lepas tu Venom pun datang, and then
dia jilat screen tu lah, macam dia nak hunt for Spider-Man kan. So okay, my reaction towards credit scene tu is quite shocking. Walaupun those scene dia dah leak everywhere sebenarnya kat TikTok. Aku pun tertengok benda tu. Aku tak nak tengok pun sebenarnya, sumpah aku tak nak tengok. Tapi bila kalau slide-slide aku nampak macam tu kan, oh siut. Memang siut lah siapa yang leak tu. Lepas tu, tapi dia quite unexpected sebab the multiverse happen. Itu yang mengejutkan aku. Aku macam, oh shoot, macam mana boleh jadi siut? Ya, kau tak boleh brain tau masa tu. Kau macam, benda ni asal Venom kaitan dengan Spider-Man. Walaupun kau dah expect. Aku, okay, expectation aku bermula, the credit scene akan menjadikan macam, oh, Venom dan Spider-Man selama ni memang hidup selari. So selari is kau duduk dalam universe yang parallel. Maknanya Spider-Man memang ada, Venom pun ada, memang ada, cuma korang tak muncul sesama dia orang kan. Itu expectation aku. Itu pun benda yang aku bagi tahu lah kat kawan-kawan aku, macam aku rasa ni Venom ni memang hidup dengan Spider-Man tapi cuma tak jumpa lagi kan. Tapi it turns out yang multiverse happen yang mengejutkan aku sebenarnya. Yang those scene where gegar-gegar apa semua kan, itu mengejutkan aku. Betul macam, oh rupanya dia orang crossover, Sony pergi ke MCU. Tapi bila aku tengok credit scene tu, dia munculkan dalam kepala otak kau banyak alternatif tau, banyak teori, pelbagai teori. Benda tu memang messed up gila lah teori tu. Dia macam kau pergi tengok Venom ni, memang kau nak pergi tengok credit scene tu ke? Credit scene, kau beli tiket kan, kau beli tiket, aku beli tiket RM14 kan, RM14, RM13 tu credit scene tu je RM1 bila. Bodoh, tak baik siap. Tapi that's the thing lah, those credit scene memainkan peranan yang amat penting lah sebenarnya. Okay, so here comes the theory. Disclaimer, aku akan buat like a lot of theory right now, this moment sekarang. So korang boleh join in untuk kat komen, korang boleh join in teori apa yang korang ada, ataupun korang dah di-expose dengan YouTuber luar negara yang really mengkaji about this thing. Korang boleh komen kat bawah, ataupun kalau kau nak jahat sikit, kau bangkang lah video ni, kau cakap, oh budak ni pala tahu sial, macam tu kan. Tapi itu hak korang ada hak untuk agree or disagree dengan any kind of point yang aku akan state it out right now. So okay, kita move kepada Venom tu kan. Satu, first yang Venom, adakah Venom ni hidup selari dengan Spider-Man? Mulanya aku ingat begitu, tapi aku literally salah. So the question is, when is the multiverse to happen? Adakah multiverse tu berlaku di dalam masa Loki, event Loki, where Kang the Conqueror menceritakan tentang multiverse, and then the sacred line tu dah berpecah-pecah, means multiverse happen kan? Ataupun benda ni berlaku masa Doctor Strange dia punya messed up punya spell tu kan? Tapi my theory is, this multiverse happen, ni aku pening ni nak cerita sebenarnya. Aku dah fikir dengan member aku macam mana aku nak sampaikan benda ni. It's quite complicated to bagi tahu lah sebenarnya. Adakah multiverse tu berlaku semasa Loki ataupun Doctor Strange? Tetapi masa Eddie Brock tengok news tu, dia macam baru berlaku selepas Far From Home, Spider-Man Far From Home kan. So that means those spell of Doctor Strange tak berlaku lagi. Aku tahu, aku boleh jadi salah Adakah benda ni memang disebabkan Kang tu terjadi benda ni, ataupun those TV adalah hanya recording scene? So maknanya event Venom ni dia berlaku semasa Spider-Man No Way Home. Okay, itu persoalan pertama, bilakah benda ni berlaku kan. Persoalan kedua, adakah if Venom muncul di dalam Spider-Man No Way Home ni, adakah dia akan muncul as a villain ataupun dia akan muncul as anti-hero? So dalam Venom 2 ni kita nampak dia as anti-hero. Adakah dia akan muncul as a Sinister 6 ataupun Sinister 7 whatsoever kan? Means kau muncul as a villain and kau akan berkomplot dengan enemy-enemy lain untuk beat Spider-Man, untuk makan Spider-Man, ataupun kau akan join Spider-Man and help him to fight those criminals, those villains kan. So aku rasa it depends. Kalau dia muncul dalam Spider-Man No Way Home, it depends on the director itself. Adakah dia akan muncul Venom ni as anti-hero ataupun hero?
it depends on him. Aku rasa siapa yang akan siapa yang mengarahkan apa kan. Memang siapa yang mengarah Spider-Man? John Watts aku tak ingat. Tapi itulah persoalannya, Venom akan muncul ke tak. Bila credit scene ni berlaku, possibility untuk Tobey Maguire, Andrew Garfield muncul dalam filem ni pun dia sangat tinggi tau. Sebab tu credit scene ni kuat macam membuka laluan untuk kau berteori lagi. Kau faham? Dia bukan hentikan kau, dia makin mai teori lagi mai. Macam tu lah. So yeah, that's my theory. That's a few. And then is it bila Venom dah masuk ni, adakah watak-watak lain seperti Mobius, Kraven the Hunter pun akan dimasukkan sekali di dalam filem Spider-Man No Way Home? Aku dah pening siut. So what is really Spider-Man No Way Home is about sebenarnya? Kau dah rasa macam compact gila kepala otak kau. Aku seorang rasa benda tu. Apakah ending kepada Spider-Man No Way Home sebenarnya? Aku ada teori where Spider-Man No Way Home akan menjadi Spider-Man Peter Parker tu, yang Tom Holland tu, dia akan kembali menjadi orang biasa tanpa superpower dan semua orang lupa yang dia tu Spider-Man. Tu teori pertama aku. Teori kedua aku, dia akan follow Venom pergi ke Sony Universe dan meninggalkan MCU disebabkan dia dah tak ada kontrak dengan MCU untuk melakonkan watak Spider-Man lagi. Tapi MCU ni tak boleh kira kak. Kadang-kadang kau cakap dia tak sambung kontrak, tiba-tiba kau sambung kontrak pula nanti kan. Adakah dia akan simpankan dulu Tom Holland kau pergi vacay dulu, nanti kau muncul balik dalam 2, 3, 4 tahun where kau dah muncul as Spider-Adult kan. Faham tak maksud aku? Ataupun dia nak buat macam tu, ataupun after this Spider-Man akan muncul kat Sony, Spider-Man dah tak muncul dekat MCU kan. Dia akan munculkan pula watak Miles Morales ke kan. Sebab tu pening siut. Trailer Spider-Man, trailer Venom ni really makes me confused lah. Aku tak di-expose lagi dengan dengan YouTuber-YouTuber lain yang menceritakan tentang ni. Maybe diorang ada solid reason based on comic ke apa semua. Aku tak tahu benda tu. Tapi inilah a few theory yang still bermain dalam kepala aku. Persoalan-persoalan yang tak dirungkai lagi dengan betul. Tapi aku akan make a study about this. Kita akan figure out what is the best way ataupun what is the best plot untuk sampaikan cerita Spider-Man No Way Home. Kita ni bukan pengarah, tapi mensekabutkan pelotak kita dengan teori ni seronok lah sebenarnya kan. So apa itu sajalah teori yang aku tengah fikirkan sekarang. Sebenarnya banyak lagi, tapi aku tak nak panjangkan video ni. Lagi panjang lagi pening. Aku pun tak tahu nak sampai apa. Tapi that is a few. So officially Venom is in MCU right now. Adakah korang happy dengan berita ni? Adakah korang rasa macam yes, Venom di dalam MCU, itu yang kita nak? Ataupun korang lebih suka Venom untuk stand alone di dalam Sony Universe kan? Sebab banyak lagi karakter yang datang. Toxin pun symbiote Toxin pun in development maybe. Mobius kan? Yang pasal Mobius tu pun Spider-Man Sam Raimi kat poster tu pun quite, it really connect everything tau. Tambahan lagi pula Mobius dalam trailer. Mobius dia cakap we are Venom kan, macam tu kan. Dia really messed up dia betul-betul pening kan kepala aku. So it's okay. Aku just nak tamatkan sini sebab aku pun tak ada any kind of solid reason, solid point. You may call me Palatawa whatsoever. Ini hanyalah pendapat aku sendiri. Kita semua maybe ada pendapat-pendapat yang berbeza kan. Tapi so leave a comment down below. Apa pendapat korang tentang this kind of theory? Adakah teori aku ni quite make sense ataupun tak boleh apa semua kan? Just leave a comment down below. Dan juga jangan lupa untuk letakkan komen rating Venom. Sebab aku tengok ada orang suka Venom, ada orang tak suka Venom. Aku suka Venom tapi kau tak reach potential tu je lah. So that's it about this video guys. Thank you for spending your time dalam 14 minit aku bercakap ni kan. So really thank you very much and stay safe wherever you are. Assalamualaikum dan bye bye.